Ketahuilah bahawa manusia pertama di muka bumi ini yang murtad dan musyrik dan kemudian mengaku sebagai Tuhan ialah Namrud. Kerajaan pertama yang tertubuh di muka bumi ini ialah kerajaan Namrud 22775-1943 SM di Babylon, Iraq. Setelah Namrud meninggal dunia, ibu yang merangkap sebagai istri tersebut menyebarkan ajaran bahawa roh Namrud tetap hidup selamanya walaupun jasadnya telah mati. Dia membuktikan ajarannya dengan adanya pohon evergreen yang tumbuh dari sebatang kayu yang mati, yang ditafsirkan oleh Semiramis sebagai bukti kehidupan baru bagi Namrud yang sudah mati. Al-Hafiz Ibnu Katsir menceritakan, penduduk negeri Haran adalah kaum musyrikin penyembah bintang dan berhala. Seluruh penduduknya adalah orang-orang kafir kecuali Ibrahim alaihissalam, istrinya dan anak saudaranya yaitu Nabi Lut alaihissalam. Ibrahim alaihissalam terpilih menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghapuskan kesyirikan tersebut dan menghilangkan kebatilan-kebatilan yang sesat. Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepadanya kegigihan sejak masa kecilnya. Beliau diangkat menjadi rasul dan Allah Subhanahu wa taala memilihnya sebagai kekasih Allah pada masa berikutnya. Awal dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ialah dituju kepada ayahnya kerana dia seorang penyembah berhala dan yang paling berhak untuk diberi nasihat. Nabi Ibrahim telah dijatuhkan hukuman oleh Raja Namrud di mana dia akan dibakar hidup-hidup dalam api yang besar. Kisah Nabi Ibrahim dibakar ini merupakan salah satu kisah yang penting di dalam Al-Quran, di mana ia dikisahkan dengan pembakaran itu dilakukan di hadapan khalayak ramai dan persiapan bagi upacara pembakaran tersebut disaksikan oleh seluruh rakyat. Raja Namrud lalu memerintahkan supaya tiap-tiap orang membawa seberkas kayu api. Semua penduduk bergotong royong mengambil bahagian membawa kayu bakar sebanyak yang dapat sebagai bakti kepada Tuhan-Tuhan mereka yang telah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah kayu api dilonggokkan dengan banyaknya sehingga menjadi sebuah bukit, maka baginda pun dibawa ke tempat itu. Engkau akan dibakar, wahai Ibrahim. Kalau engkau benar-benar mempunyai Tuhan lain dari Tuhan-Tuhan kami, mohonlah kepadanya. Kami ingin melihat setakat mana kebenaranmu, ujar pengikut-pengikut Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tetap tenang kerana dadanya telah dipenuhi dengan iman. Baginda rela menghadapi segala apa juga pun kerana menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kisah ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran melalui firman-Nya. Meskipun kaumnya dengan begitu bersemangat untuk membakar dirinya, namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tabah dan menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bagi menjawab bantahan mereka, ia berkata, "Patutkah kamu menyembah benda-benda yang kamu pahat? Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat itu." Setelah tak dapat berhujah lagi ketua-ketua, mereka berkata, "Binalah untuk Ibrahim sebuah tempat untuk membakarnya, kemudian campakkan dia ke dalam api yang menjulang-julang itu." Maka mereka dengan perbuatan membakar Nabi Ibrahim itu hendak melakukan angkara yang menyakitinya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang terkebawah, yang tidak berjaya maksudnya. Surah Al-Saffat. Al-Sudi berkata, mereka menahannya dalam sebuah rumah. Mereka mengumpulkan kayu bakar, bahkan hingga seorang wanita yang sedang sakit bernazar dengan berkata, "Sungguh jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bagiku kesembuhan, maka aku akan mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim." Setelah kayu bakar terkumpul menjulang tinggi, mereka mulai membakar setiap hujung tepian dari tompokan itu.
sehingga apabila ada seekor burung yang terbang di atasnya, nescaya ia akan hangus terbakar. Mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengusungnya sampai di puncak tumpukan tinggi kayu bakar tersebut. Riwayat lain menyebutkan ia diletakkan dalam hujung manjanik. Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat kepalanya menghadap langit, maka langit, bumi, gunung-gunung, dan para malaikat berkata, "Wahai Rabb, sesungguhnya Ibrahim akan dibakar kerana memperjuangkan hak-Mu." Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Esa di atas langit, dan aku sendiri di bumi ini. Tiada seorang pun yang menyembah-Mu di atas muka bumi ini selainku. Cukuplah bagiku Engkau sebaik-baik penolong." Mereka lantas melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam tumpukan kayu bakar yang tinggi. Kemudian diserukanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, "Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Maksudnya, hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Ibnu Abbas dan Abu Al-Aliyah keduanya berkata, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan wasalaman ala Ibrahim serta selamat sejahtera kepada Ibrahim, nescaya api itu akan membinasakan Ibrahim alaihissalam dengan dinginnya. Lihat tafsir Al-Tabari 9:43. Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahawa semua binatang-binatang yang melata di muka bumi ini cuba memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali cicak. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Hatim daripada Aisyah radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ibrahim tatkala dicampakkan ke dalam api, semua binatang yang melata di muka bumi ini cuba memadamkan api kecuali cicak, kerana sesungguhnya ia, cicak, meniupkan api ke atas Nabi Ibrahim. Lihat juga tafsir Al-Munir, Wahbah Al-Zuhaili 993. Orang ramai yang berkumpul di sekitar kawasan itu masing-masing merasakan betapa dahsyatnya api itu, api besar yang belum pernah disaksikan oleh mereka sebelumnya. Masing-masing merasa yakin sudah pasti Ibrahim akan hangus menjadi abu. Ibn Katsir menukilkan bahawa Ka'ab al-Ahbar menyebut, ketika itu seluruh penduduk bumi tidak mampu mengambil manfaat daripada api, sedangkan tubuh Ibrahim alaihissalam tidak terbakar selain tali yang mengikat dirinya. Al-Dahhak berkata, diriwayatkan bahawa Jibril alaihissalam mengusap keringat dari wajah Ibrahim alaihissalam dan tidak ada yang disentuh oleh api kecuali keringatnya. Lihat Qasas Al-Anbiya 183. Ibn Katsir menukilkan bahawa Ka'ab al-Ahbar menyebut, ketika itu seluruh penduduk bumi tidak mampu mengambil manfaat daripada api, sedangkan tubuh Ibrahim tidak terbakar selain tali yang mengikat dirinya. Al-Dahhak berkata, diriwayatkan bahawa Jibril alaihissalam mengusap keringat dari wajah Ibrahim dan tidak ada yang disentuh oleh api kecuali keringatnya. Lihat Qasas Al-Anbiya 183. Akhirnya apabila api telah terpadam sehingga kayu menjadi abu, maka orang ramai takjub apabila mendapati Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dengan tidak terkesan oleh api besar tersebut. Marilah sama-sama kita menginsafi diri yang dhaif ini untuk sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang sentiasa mentauhidkan Allah tanpa menyekutukannya. Kaitan Namrud dengan Illuminati, subhanallah, penyebutan sedikit kisah Namrud di dalam Al-Quran rupa-rupanya ada kaitan hingga ke zaman moden ini. Selain dari kisah yang berkaitan dengan perjuangan Nabi Ibrahim, juga berkaitan dengan keinginan Namrud ingin menguasai dunia, yang kini agendanya itu diteruskan oleh cucu cicit keturunannya yang sekarang ini berselindung di sebalik nama Illuminati. Nama Nimrod dalam bahasa Hebrew, Ibrani, berasal dari kata marad,
yang bererti membangkang atau murtad, dan adalah bahasa Ibrani serumpun dengan bahasa Arab. Contoh kata marat di dalam bahasa Arab ialah ridda, yang bermaksud murtad. Ketahuilah bahawa manusia pertama di muka bumi ini yang murtad dan musyrik dan kemudian mengaku sebagai Tuhan ialah Namrud. Kerajaan pertama yang tertubuh di muka bumi ini ialah kerajaan Namrud 22775-1943 SM di Babylon, Irak. Menurut suatu pendapat, Namrud memegang kuasa pemerintahannya selama 400 tahun. Dia manusia pertama memerintahkan agar membuat binaan-binaan besar. Dia telah membina kota Babylon yang amat masyhur itu, Menara Babylon, kota Nineveh, dan kota-kota lainnya. Dan keinginan Namrud ingin menguasai dunia di bawah satu pemerintahannya. Itulah yang kini disebut sebagai New World Order. Dari catatan-catatan kuno, jumlah kejahatan dan kezalimannya amat banyak. Di antaranya, dia mengahwini ibu kandungnya sendiri yang bernama Semiramis. Setelah Namrud meninggal dunia, ibu yang merangkap sebagai istri tersebut menyebarkan ajaran bahawa roh Namrud tetap hidup selamanya, walaupun jasadnya telah mati. Dia membuktikan ajarannya dengan adanya pohon evergreen yang tumbuh dari sebatang kayu yang mati, yang ditafsirkan oleh Semiramis sebagai bukti kehidupan baru bagi Namrud yang sudah mati. Untuk mengenang hari kelahirannya, Namrud selalu hadir di pohon evergreen ini dan meninggalkan bungkusan yang digantungkan di ranting-ranting pohon itu. 25 Desember itulah hari kelahiran Namrud, dan inilah asal-usul pohon Natal yang dirayakan oleh orang-orang Kristen pada hari raya Natal, Christmas. Walaupun dikatakan bahawa Semiramis ialah seorang perawan ketika melahirkan Namrud, dia juga kemudiannya melahirkan seorang lagi anak selepas Namrud mati. Anak itu bernama Tammuz, dan dia mengatakan anak itu adalah jelmaan semula Namrud. Tammuz diberi gelaran Orion, yang bermaksud benih seorang wanita. Semiramis mula dikenali sebagai ibu perawan, ibu suci, dan dewi dari syurga. Dan bermulalah penyembahan terhadap Semiramis dan anak Tuhan. Melalui pengaruh dan pemujaannya kepada Namrud, Semiramis dianggap sebagai Ratu Langit oleh rakyat Babylon. Dengan berbagai julukan, akhirnya Namrud dipuja sebagai anak suci dari syurga. Melalui perjalanan sejarah dan pergantian generasi dari masa ke masa, dari satu bangsa ke bangsa lainnya, penyembahan berhala versi Babylon ini berubah menjadi mesayah palsu yang berupa dewa Baal, anak dewa matahari. Agama itu berpindah ke Mesir selepas kejatuhan kerajaan Babylon. Di sana mereka menyembah Isis dan anaknya Osiris, dikenali juga sebagai Horus. Dewa-dewi itu mempunyai nama dan asal yang sama. Nama Osiris sama makna dengan Orionnya itu benih seorang wanita. Kemudiannya, ajaran penyembahan berhala ibu dan anak itu tersebar ke serata tempat lain pula. Di Asia bernama Cybele dan Deoyus. Dalam agama pagan Roma disebut Fortuna dan Jupiter. Bahkan di Yunani, Cina, Jepun, Tibet boleh ditemui adat pemujaan terhadap Dewi Madonna. Ini merupakan gambar beberapa goddess dewi kuno dan di antaranya ialah Semiramis, yaitu ibu kepada Raja Namrud. Watak-watak ini telah disadur semuanya dari kisah Semiramis dengan Namrud. Dan lihat pula persamaan antara Semiramis dengan Statue of Liberty di Amerika Syarikat. Dan ketahuilah bahawa Statue of Liberty itu dihadiahkan oleh Freemason Perancis kepada Amerika Syarikat sewaktu perisytiharan kemerdekaan negara Amerika Syarikat sebagai tanda persahabatan kedua negara tersebut. Patung Statue of Liberty itu merupakan lambang kepada Semiramis yang membawa obor cahaya, yang kononnya obor cahaya itu ialah roh anaknya Namrud yang sentiasa berada di dunia ini. Statue of Liberty bukan sahaja ada di Amerika Syarikat, tetapi juga di Perancis, Austria, Germany, Italy, Japan, China, Brazil, and Vietnam. Dan simbol seperti Statue of Liberty ada dalam logo Columbia Pictures yang
mana ianya adalah sebahagian dari Columbia TriStar Motion Picture Group yang dimiliki oleh Sony Pictures Entertainment. Keturunan Namrud itu sebenarnya masih berterusan sehingga sekarang. Setelah banyak dikaji dan diakui sendiri oleh orang-orang yang dikaji itu, maka terbuktilah bahawa salah satu keturunan yang berada di dalam Illuminati ialah keturunan dari Raja Namrud, dan mereka ialah keturunan Rothschild bloodline dan keturunan-keturunan lain. Kisah tentang Namrud sememangnya masih berlanjutan hingga ke hari ini dengan diwarisi oleh keturunan-keturunannya. Dan anda dapat lihat dengan jelas kenapa Amerika Syarikat telah menakluki Iraq, Babylon tidak lama dulu. Bukan semata-mata kerana minyak, tetapi ada agenda lain yang menjadi misi mereka. Wallahu a'lam.